Saya combine je 7 bab tu dalam 2 set quiz tu. Sebab kalau tak, saya rasa letih saya nak set dalam 28 bab betul-betul yang berbeza. Ya, bab ekosistem dan bab pewarisan tu pun. Jadi ada banyak lagi yang awak nak jawab. Sekarang ni baru jawab sampai soalan 78. Ya, yang dah ready ialah bab 9. Saya pun baru-baru ni sebab eager nak buat lagi dan lagi dah tersilap. Ya, tu yang siapa perasan, ya, dah buat 7, 8 tapi tengok soalan macam bab nutrisi. Saya yang dah terbingung sebenarnya. Saya author kuis yang bab 7, 8 tu dengan masukkan soalan bab 9. Actually saya teringatkan saya dah guna template, rupanya bukan. Itulah cikgu pun banyak sangat benda nak handle at one time, dah berlaku kesilapan. Jadi itu nak menunjukkan saya usahakan juga. Jadi awak yang nak exam, usaha awak kena lebih berlipat ganda lagi. Ya. Jadi kalau boleh, bila saya kata saya dah hantar, tak maulah bila dah nak masuk hari yang kita ada kelas, masih ada lagi yang tak jawab. Ya. Tak mau bagi alasan. Habis dah kita kata peluang untuk kita asyik bagi alasan ni. Okey. Saya terfikir juga sebab buat masa ni cikgu-cikgu tak diberi apa-apa maklumat, sekarang ada 55 orang. Dengar dululah saya nak membebel ni. Okey. Tahu tak bila kita nak masuk sekolah? Jangkanya? Bulan 10. Ya, jangkanya bulan 10. Ya. Kalau ikut kata menteri sebelum daripada Tan Sri Muhyiddin letak jawatan hari tu, ada satu PC ke apa, press conference ke apa saya tak pasti, tapi daripada Menteri Kanan Pelajaran, okey, bermula 3 hari bulan 10. Bukan maksudnya sharp 3 hari bulan 10 tu semua masuk sekolah, dia ikut fasa PPN juga. Okey, you all kena ambil tahulah sebab kita ni semua rakyat Malaysia, bukan rakyat Bangla ke rakyat Indon ke. Ya. Jangan kita rasa nak pandang rendah pada negara sendiri. Ni kan dah dekat-dekat dengan nak sambut merdeka. Ya. Sayangilah negara kita, ya, hormat status kerakyatan negara kita ni. Buruk baik pun itulah negara kita. Ya, orang tua dulu dah kata dah, hujan emas di negara orang, hujan batu di negeri sendiri, biarlah hujan batu tu. Sebab itulah realiti kehidupan. Ya, jadi jangan nak kutuk sangat negara sendiri. Termasuklah dalam bab-bab pendidikan, bab pelajaran. So apa yang saya terbayangkan, kalau katalah ada rezeki kita memang masuk sekolah bulan 10. Agak-agak masuk sekolah tu untuk buat apa Eksperimen. Cikgu sendiri memang nak buat eksperimen. Tapi saya terfikir, ada kemungkinan tak kalau kita masuk sekolah kena exam? Ada. Sekolah minta exam. Ya, ada kemungkinan masuk sekolah kena trial. So masa bila kita nak bersedia? Takkan kata, tak sangka nak trial. Hello, bulan 10 tu kalau ikut tiap-tiap tahun sebelum pandemik, itu memang bulan exam. Bulan 9, bulan 10 tu bulan trial. Sebab buat masa ni belum ada apa-apa lagi sebab kita di Selangor ni pun tak tahu bila sebenarnya nak masuk sekolah. Ya. Jadi cikgu nak awak bersedia. Mungkin masuk sekolah cikgu beria-ria kata nak buat eksperimen, tahu-tahu tak adanya. Hari Isnin masuk sekolah contoh, hari Selasa dah mula dah dengan peperiksaan. Takkan nak balik ke rumah pula? Kita pun tak pernah lagi exam betul-betul. So nak tak nak, inilah masa untuk you already. Ya. Okey, jadi apa yang cikgu akan buat? Cikgu akan selang-selikan. Kita akan ada teknik menjawab. Ya, saya kata teknik menjawab sebab ni kita akan cuba jawab soalan ikut format SPM. And then cikgu akan bagi juga sebagai latihan yang ni tak perlu buat sama-sama cikgu. Ya, soalan-soalan quiz. Objektif dulu. So next step insyaAllah, ya, ada luang masa saya nak buat lagi soalan quiz yang subjektif. Yang soalan dia tak perlu jawab panjang-panjang macam esei. So begitulah sampailah kita exam yang sebenar. Okey, ni dah ada 57 orang. Ya. Okey, so saya pun tak nak buang masa lagi. Ya. Kesian awak yang dah memang masuk awal. Saya nak start recording dulu. Okey, semua dah bersedia dengan kertas soalan, pen, pensel, kalkulator jika perlu? Dah. Sebab kita nak jawab ni betul-betul macam style exam ya. Maksudnya dari segi teknik menjawab. Okey, baik. So saya nak start presenting.
Okey, jadi sebenarnya bahan ni pun saya share dengan kawan-kawan saya di sekolah lain ya. Saya dapat jemputan untuk jadi penceramah. So ni yang part 1. So nanti akan ada lagi lah siri kepada soalan-soalan untuk answering teknik. Okey, baik. Jadi abaikan. Yang tu saya nak terangkan sikit ya. Bagi saya sedikit masa untuk menerangkan pada awak format peperiksaan. Okey, sekejap. Musa. Okey, baik. Semua boleh nampak ya? Boleh. Okey, yang cikgu highlightkan ialah kertas 2. Kenapa kertas 2? Sebab kertas 2 satu pemberatan markah dia paling besar. Ya, kalau katalah bio, ya soalan kertas, saya kata kertas 1 ya. Kertas 2 ya. Kertas 1 40 soalan, maknanya 40 markah. Kertas 2 total 100 markah. Okey, dan kertas 3 totalnya 15 markah. Jadi berapa peratus kita dapat? Maknanya kita campurlah markah dari kertas 1, campur markah dari kertas 2, campur markah dari kertas 3 per 155 kali 100%. So kita tahulah berapa persen markah kita untuk subjek bio. Okey, baik. Fizik dan kimia pun sama sebenarnya. Jadi nampak ya besar jumlah markah dari kertas 2. Kertas 2 ni memang kertas subjektif ya. Okey, terdiri daripada soalan struktur dan esei. Baik, kita tengok. Kalau kata jenis item, item ni maksudnya soalan lah. Okey, soalan subjektif, bahagian A ya untuk soalan struktur, bahagian B dan C ialah untuk soalan makna memerlukan jawapan esei ya. Jadi bahagian B kita kata respon terhad. Soalan respon terhad ni maksudnya ialah soalan dia lebih kepada soalan membuat analisa, menilai ya. Maknanya soalan dan jawapan berpandukan fakta. Okey, kalau bahagian C pula tu ialah soalan esei juga di mana kita kata respon terbuka sebab dari segi cakupan untuk jawapan maknanya dia wide range. Inilah kita kata soalan yang aras tinggi, soalan mereka cipta atau soalan menilai, soalan yang kita kata murid boleh jawab as long as jawapan tu logik, okey, jawapan tu ada rasionalnya. Okay. So that's why respon terbuka. Makna murid boleh berpandukan let's say pengalaman seharian ke pembacaan bahan yang lain ke yang boleh jadi jawapan kepada soalan item respon terbuka tersebut. Okay. So bahagian A struktur ni ada 8 soalan. Okay. Kalau ikut KBSM dia 5 soalan. Tapi markah sama ya 60. Yang lama 5 soalan tu ialah 12 markah setiap satu. So 5 kali 12 markah so 60. Tapi untuk bahagian A, KSSM 60 markah 8 soalan ni kita kata agihan markah soalan dari nombor 1 sampai nombor 8 tu tak sama. Kita akan tengok nanti macam mana markah diagihkan supaya jadi 60. Bahagian B ada 2 soalan esei. Maknanya soalan nombor 9 dan nombor 10. Jadi jawab satu sahaja. Jangan pi jawab dua-dua sebab awak akan buang masa. Sebab apa? Mungkin awak kata try je lah jawab dua-dua. Kok dapat markah yang lebih baik itu yang terpilih. Okey, tapi dari segi strategi awak hilang banyak masa. Ya, okey baik. Bahagian C tak boleh pilih. Bahagian C ni ada satu je soalan esei wajib dijawab. So bahagian C ni makna soalan nombor 11. Jadi untuk soalan esei bahagian B, bahagian C, setiap satu soalan tu 20 markah. Dia bukan solid 20 markah ya, katalah maybe 9A1, 9A2, 9B. Jadi total up dia dapat 20 markah. Macam tu. Okey baik, sebab dalam SPM belum pernah lagi satu soalan esei bernilai 20 markah. Macam katalah soalan nombor 11, 20 markah terus, tak ada. Dia ada pecahan. So far maksimum untuk satu soalan, satu pecahan soalan esei ialah 10 markah. Let's say 9A 10, 9B 10. Macam tu. Tu maksimum lah. Ya. Okey, baik. Jadi markah untuk kertas 2 ni ialah markah dia 100 markah. Dijawab dalam tempoh masa selama 2 jam 30 minit. Jadi kalau dah 2 jam 30 minit ni maknanya kita kena betul-betul ya jaga time management. Okey, sebab biasanya kita kata bahagian struktur
ya kita spend katakan maknanya sekarang 2 jam 30 minit tu is 150 minit. Jadi bahagian struktur tu awak ada 8 soalan. Maknanya mungkin awak perlu spend let's say 80 minit. Tu kira lama lah tu, maksimum 80 minit. Jadi bahagian esei ya 30 minit untuk setiap satu soalan. So 10 minit tu untuk awak buat semakan. So lebih kurang macam tu. Okey, baik. Jadi yang ini ialah dari segi kita kata saya nak awak tengok aras kesukaran. Apa benda yang lain-lain ini lebih kepada untuk cikgu. Ya, saya pun boleh share bahan ni dengan kawan-kawan yang mengajar biologi. So dari segi aras kesukaran, ni aras rendah kepada sederhana kepada tinggi ialah 5:3:2. Okey, jadi masih lagi awak nampak pemberatan markah tu kepada soalan aras rendah. Tapi awak jangan salah faham tau, soalan aras rendah bukan bermaksud sangat senang dijawab. Soalan aras rendah ni ialah soalan yang cakupan jawapan dia terhad. Katalah ada KLM dalam soalan, awak perlu labelkan. KLM tu ialah organelle dalam sel. So KLM tu jawapan dia tak akan jadi beberapa jawapan. Let's say K tu ialah jasad Golgi. Okay, contohlah L tu katakan mitokondria. So jawapan jasad Golgi dengan mitokondria tu ada pilihan lain tak? Tak. Tak ada. So kalau kita tak tahu, kita tak study, maka kita tak boleh nak jawab. Ya, soalan aras rendah ni biasa maybe dia suruh namakan, nyatakan, senaraikan, apakah? Yang macam tu arahan dia. Okey, soalan sederhana dengan soalan aras tinggi ni dah banyak kepada soalan kebat. And one thing about kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, awak jangan ingat asal soalan kebat je mesti susah. Itu tu anggapan yang salah. So cikgu bagi satu contoh dalam soalan SPM yang lepas. Kalau saya dah pernah cerita, anggaplah ni first time saya cakap. So dalam soalan SPM yang lepas, ya, ada soalan tentang osmo kawal aturan. Osmo kawal aturan ni apa? Jangan lupa ya, itu ialah kawal atur kandungan air dan garam dalam darah. Kita belajar ke tak osmo kawal aturan ni? Belajar. Belajar yang melibatkan fungsi ginjal, betul tak? Okey, kita belajar. Tapi soalan SPM tahun lepas, murid atau calon tu ditanya tentang osmo kawal aturan dalam ikan salmon. Silibus KBSM tak ada pun tentang salmon. Silibus kita pun tak ada osmo kawal aturan tentang salmon. Jadi agak-agak awak lah terkejut tak dapat soalan macam tu? Terkejut. Sangat terkejut. Cuma rasa-rasanya adakah sangat berbeza osmo kawal aturan dalam manusia dengan ikan salmon ni? Tak. Tak, sebenarnya apa yang kita belajar dalam manusia kita boleh apply je pada ikan, walaupun kata ikan tu ialah ikan salmon. Boleh ke teacher? Ikan pun ada ginjal. Ya, kalau ikan salmon tu duduk hidupnya dalam laut, for example, dalam air laut, isi ikan salmon tu masin tak kalau kita tak buat seasoning? Tak. Tak. Maknanya kandungan garam dikawal. Maknanya bukanlah senang-senang garam yang banyak daripada air laut tu meresap masuk ke dalam sel-sel ikan salmon. Walaupun dia hidup dalam persekitaran yang hypertonik. Maksudnya ada osmo kawal aturan. So boleh bayangkanlah macam kita nak explain tekanan osmotik darah kita tu kalau tinggi. Apa jadi? Lagi banyaklah garam kena singkir. Air kena serap semula. So itu yang ada dalam jawapan. Jadi memang adalah kita boleh tengok ya. Murid dia jadi macam tak sure jawapan dia betul ke tak. So bila kita tengok jawapan student, ada yang betul-betul follow macam kita belajar tentang manusia, memang boleh dapat markah. Dan ada juga macam lost, macam tak tahu apa benda nak dijawab. Tu ya kita faham sebagai satu contoh soalan kibat. Okey, baik. Jadi saya teruskan. Ini ya tentang pecahan markah untuk soalan struktur yang jadi 60 markah tadi tu. Tapi 8 soalan. So soalan 1 dan 2, 6 markah setiap satu. Soalan 3 dan 4, 7 markah. Maknanya 7 dan 7 lah. Jangan ingat 3 dan 4 tu 7 markah. Ya. So 6, 6, 7, 7. Now soalan 5, 6, 8 markah setiap satu. Soalan 7 dan 8,
9 markah setiap satu. So mana 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 awak kira dapatlah total 60 markah. So untuk soalan struktur memang dibina ya, kalau tengok dari soalan 1 sampai soalan 8 aras kesukaran akan meningkat. Ya memang macam tu. Okey, jadi maknanya soalan yang awal-awal tu kita kena skor betul-betul sebab mungkin soalan yang nombor 7, nombor 8 sebab aras kesukaran lebih tinggi jadi kita mungkin tak pasti dengan jawapan kita tu dapat markah ke tidak. Bukan maksudnya kita tak nak jawab. Kita tak boleh surrender tak nak jawab. Kita tetap kena cuba jawab cuma kita rasa macam tak sure lah betul ke tak. Okay. And then dalam satu soalan pula, katalah ada soalan 1A, soalan B1, soalan 1B2 dan soalan 1C. Contoh. So dari A, B1, B2, C, aras kesukaran pun akan meningkat. Okey, baik. Mari kita tengoklah contoh. Ni ya, soalan sebenarnya saya ambil je dari soalan-soalan yang saya guna tahun sebelum-sebelum ni. Sebab apa? Sebab silibus lama pun belajar. Cuma kalau satu soalan sebelum ni markah dia sampai 12. Sekarang ni saya kena ubah suai ikut format terkini. Baik, kita tengok ya sel X. Ni dia dah kata siap-siap dah. Ya sel X ni sel haiwan typical. Dah bagi tahu ni siap-siap sel haiwan. Ya. Okey, jadi soalan ni nak kita namakan ya bahagian berlabel K dan L. Ni soalan aras rendah ke sederhana ke tinggi? Rendah. Aras rendah. Ni saya kata kita tak ada 2-3 jawapan tau, pilihan jawapan. Itulah ciri soalan aras rendah. Okey, so K apa, L apa? K jalinan endoplasma kasar. Okey. L dasar Golgi. Ya, itulah jawapan dia. Jangan kalau awak tengok ni tiba-tiba pula ada jawapan J. Sebab saya omit jawapan soalan untuk J sebab saya just nak 2 jawapan je sebab nak bagi 6 markah tadi. Okey, apa yang saya nak ingatkan dalam bio, kalau suruh namakan K dan L, namakan K dan L je. Jangan pergi namakan semua J, K, L, M. Ya, sebab tak dapat markah ekstra pun. Okey. Jadi K ialah jasad endoplasma kasar dan L jasad Golgi. Okey. Baik. So soalan A settle. Now soalan B. Okey, kalau kita tengok terangkan. Itu dah jadi soalan aras sederhana. Apa yang kita nak terangkan? Peranan. Fungsi lah ya, peranan. K iaitu jasad endoplasma kasar. L ni jasad Golgi dalam penghasilan enzim luar sel. Okey. So kalau kita tengok soalan macam ni, dengar dari segi persediaan kita, catat dekat tepi ni siap-siap J lagi. K apa? L tu apa? Letak kat sini K tu letak nama ringkas dia JEK. L Golgi. Sebab kalau awak tulis kat sini K ialah jalinan endoplasma kasar, L ialah jasad Golgi. Dapat markah lagi ke tak dapat dah? Tak dapat dah. Sebab soalan tu dah kita jawab dalam soalan A tadi. So kita tak akan dapat markah untuk jawapan yang sama tu dalam bahagian struktur. Okey, jadi sekarang kita letak K dengan L kat tepi ni supaya kita tak tertukar. Ya, cikgu risaunya apa? Yang cikgu risau ialah tiba-tiba kita pergi terangkan pasal mitokondria. Ya, kita ingat K tu ialah mitokondria. Contoh. So tak pasal-pasal dah hilang markah. Walaupun penerangan tu betul tapi tak ditanya. Okey, jadi ni siapa nak teka? Apa fungsi K ni? Memproses dan mengangkut protein. Okey, angkut protein. Okey, cikgu terima sekat tu. Angkut protein tu macam mana K boleh angkut protein? K kena hasilkan apa? Vesikel angkutan. Ya, kita kata K hasilkan vesikel angkutan. So, apa pula nak buat dengan vesikel angkutan ni? Untuk angkut protein ke jasad Golgi? Okay, good. So tu dah dapat lah.
Okay, now kalau awak tengok markah ada dua, kita kena explain tentang peranan dua organel, maknanya setiap satu organel tu mesti dapat satu markah. So kita tak boleh explain panjang tentang K tapi tak tahu tentang L, tak isi pasal L, kita tak akan dapat dua markah tu. Ya? Okay, baik. So now apa pula kerja L? Mengubah suai protein. Okey, kalau kita jawab ubah suai protein full stop, belum dapat markah lagi. Nak ubah suai protein jadi apa? Kepada enzim. Ia menjadi enzim. Okey, so kalau dengan jawapan tadi, okay, abaikan jawapan dalam bahasa Inggeris, but actually boleh je nak tengok dah jawapan dalam bahasa Inggeris tu. Ini yang kakak-kakak abang awak dulu jawab tau. Ya, okey. So, K, menghasilkan vesikel angkutan. Angkut protein ke L. Ada kan dalam jawapan tadi? Kemudian L ubah suai protein kepada enzim. So untuk dapat dua markah tu dah memang dapat. Cuma bila kita study, bila kita buat persediaan, kita janganlah bayangkan memang dua markah je. Sebab soalan yang macam ni boleh worth let's say 4 markah, 5 markah. Boleh jadi soalan esei pun. Maknanya kita kena bersedia untuk jawapan yang full version. Tapi bila nak jawab soalan struktur, kena juga berpandukan markah supaya kita tahu panjang mana jawapan yang kita nak tulis. Ya? Jadi kalau ikut kat sini, saya bagi yang overall view dia. Apa K buat? K terima protein. Tapi K bukan buat protein tu. Yang buat protein tu ialah ribosom. So K ni terima protein dari ribosom. Seterusnya hasilkan vesikel angkutan. Bungkus protein. Jadi angkut protein ke L. L ubah suai protein kepada enzim. Dah dijawab. Jadi L ni pula hasilkan vesikel rembesan. Bungkus enzim. So tengok ya vesikel ni. Yang K hasilkan vesikel angkutan. Kalau L, jasad Golgi hasilkan vesikel rembesan. Jangan tertukar. Jangan kata vesikel je. Kalau katalah, awak kata L menghasilkan vesikel untuk membungkus enzim. Agak-agak dapat markah tak point tu? Tak. Tak dapat markah lagi sebab jawapan tu masih dikira umum. Sebab kita ada vesikel angkutan, kita ada vesikel rembesan. Which vesikel? So, vesikel rembesan tu pula bercantum dengan membran plasma dan bebaskan enzim keluar sel. Okey, jadi macam cikgu cakap, ya, kalau untuk bahagian struktur mesti berpandu markah. Ya, tapi untuk persediaan kita study, kita kena jawab tu ikut apa yang soalan kita nak kita explain. Terangkan peranan. Maknanya sampailah dapat yang dipanggil enzim luar sel tu, maknanya sampai enzim tu dibebaskan keluar sel. Okey. Faham tak maksud cikgu ni? Faham. Okey, baik. Kita terus pula dengan soalan C. Okey, baik. So C pun 2 markah. M ialah makanan simpanan. Rajah ni tadi sel apa? Sel haiwan. Sel haiwan. Okey, makanan simpanan dalam sel haiwan. Terangkan pembentukan M. So ni saya ambil baliklah gambar tadi. Inilah M. Jadi kalau soalan macam ni, macam mana kita nak jawab? First kali kita kena tulis apa? M adalah bla-bla macam tu. Kena perkenalkan M. M ialah, ada tak kita kena jawab tentang M sebelum-sebelum ni? Tak ada lagi kan? So M ialah apa? You dah dapat markah. Tapi kena jawab tu betul lah. Tak boleh lah. M ialah kromosom. Betul ke M tu kromosom? Salah kan? Dah kata makanan, simpanan. Kalau orang kata X ialah kromosom, tak adalah betulnya. Okey, so M tu apa? Dah bagi tahu dah, simpanan makanan dalam sel haiwan. So Glycogen? ya, M tu ialah glycogen. So maknanya soalan ni pun aras dia kita boleh kata aras sederhana, boleh juga kategori dia aras rendah. Sebab soalan ni ialah fakta je. Ya. Kalau tak tahu M, susah sikit nak jawab. Okay, M ialah glycogen. So glycogen ni okey, kompleks molekul ke molekul yang ringkas? Kompleks.
Kalau kompleks maknanya proses yang menghasilkan M tu mestilah proses Kondensasi. ya. So you boleh dapat 2 markah tu dengan jawab untuk soalan ni ya. M ialah glycogen terbentuk melalui proses kondensasi. Actually tu dah dapat 2 markah. But then macam cikgu cakap tadi, dah menerangkan ke belum? Belum. So kita jawablah soalan kita. Okay ya. So M ialah glycogen terbentuk secara kondensasi. Betul. So macam mana M tu terbentuk? Rupanya ada banyak molekul glukosa bergabung membentuk rantai. Okey, kalau awak tengok jawapan cikgu ni ada yang saya slash, ada yang saya letak dalam bracket. Kalau slash maksudnya tu pilihan jawapan atau terms yang sesuai, yang betul. Yang cikgu letak dalam bracket, yang itu dalam exam kalau awak tak tulis, still dapat markah. Tapi kalau tulis, mesti betul. So agak-agak elok tulis ke elok jangan tulis? Jangan tulis. Kan? Contohlah awak kata, banyak glukosa bergabung dengan ikatan kovalen untuk membentuk rantai. Agak-agak dapat point tak? Tak. Kat mana sangkut dia? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen tu yang tak betulnya. Ikatan kovalen ni dia akan jadi umum sangat tau. Ya, ikatan antara kita kata atom-atom bukan logam, secara umum kita panggil ikatan kovalen. Jadi yang ini ni tak boleh jawab dengan ikatan kovalen. So pada pendapat cikgu jangan tulis. Kalau tulis mesti betul. Tak tulis pun tak apa, markah tak hilang. Okey. Baik, jadi bila dah kata kondensasi, molekul air disingkirkan. Jadi nak bagi 2 markah di situ. Okey, tak ada soalan ke? Nak tanya? Pelik sikit soalan cikgu. Tak ada soalan ke nak tanya? Buat masa ni tak ada. Tak ada lagi. Okey, so kalau tak ada kita terus ke soalan nombor 2. Okey, so you all semua nampak ke? Nampak? Okay, now kita tengok pula. Ya, kalau tadi, kalau awak tengok soalan nombor 1 tu kombinasi bab 2 dengan bab 4. Ya, kenapa bab 4? Kita ada sikit lah ni ya, kalau kita sebut glycogen, ya, kondensasi, hidrolisis. Yang itu tu ada dalam bab 4, memahami karbohidrat. So kalau soalan bio dia biasa macam tu, dia tak akan jadi satu soalan tu solid dari bab yang sama je. Dia boleh combine. Okay. Baik, kita tengok soalan nombor 2. Okay, ni adalah satu rajah. Tunjuk 2 jenis makanan. Okay, ada butter dengan minyak masak. So dia bagi tahulah butter ni daripada haiwan. Minyak masak daripada tumbuhan. Clue dia sikit-sikit sangat lah. Sebenarnya butter dengan minyak masak ni apa kelas makanannya? Lemak. Lipid. Dua-dua tu ialah lemak atau kita boleh kata lipid. Tapi soalan ni nak 2 perbezaan antara mentega dengan minyak masak. Okey, soalan ni perbezaan ni dia open. Sometimes perbezaan dari jenis lemak. Maknanya kena jawab tentang jenis lemak tu sahajalah. Now kalau kata perbezaan tak ada syarat lain. Just kata nak 2 perbezaan. So what can you say about the differences? Mentega lemak tepung, minyak masak lemak tepung. Okey, so kita tengok tu satu jawapan. Mentega, makna awak tulislah dalam ruang ni ya, lemak tepung. Yang di sini awak tulis lemak tak tepung. Okey, ada jawapan lagi? Saya nak 2 jawapan, lepas tu kita check. Mentega berpecah pada suhu bilik, lemak minyak masak tu cecair pada suhu bilik. Okey, so mentega berpejal pada suhu bilik ya, dan minyak masak ni awak tulis cecair pada suhu bilik. Okey, so saya dah ada jawapan. So maknanya yes, dua-dua betul. Okey, kita tengok dekat mana? Point P1 dengan point P5. Okey, awak dalam exam jangan pi letak tau P1, P2, P3 ni, jangan. Ini adalah rujukan. Kalau cikgu yang marking dalam exam, so bila saya dah dapat markah tu dari point mana saya letak P1. Mark satu lagi, letak P5. Tak adalah kita, contoh kalau tak ada perincian point ke berapa, sekarang kita maybe terberi markah
kepada poin yang sama lebih dari sekali. Tak aci lah. Untuk murid tu dia buat untung, tapi untuk murid lain dah jadi tak adil. So jangan letak ni yang tepi ni, jangan. Okey, kalau awak tengok cikgu bagi sampai 5 perbezaan. Tapi soalan nak berapa? 2. 2. Jadi student bio ni kena akur, minta 2 bagi 2 sahaja. Okey, saya balik semula kepada teknik. Minta 2 bagi 2. Awak pergi letak pula bawah ni yang ketiga. Tambah lagi yang keempat sebab ingat rasa banyak. Agak-agak kan jawapan ketiga keempat tu boleh dapat markah ke tak dapat markah? Tak dapat markah. Tak dapat markah pun. Ya, pemeriksa tak perlu tanda. Cuma kalau saya marking, saya akan letaklah. Nah, saya tarik dengan pen warna merah, saya letak IR. Irrelevant tu maknanya tak boleh nak bagi markah. Ya, ataupun kita akan letak notation macam first attempt only, first 2 answers only, macam tu. Jadi makna kalau buat semakan semula tak adalah dapat markah. Masalah kan timbul, contoh kita bagi 3 jawapan. Jawapan pertama tu salah. Okay, katalah sepatutnya lemak tepu, yang ni lemak tak tepu, kita tertukar. Jawapan kedua betul, jawapan ketiga betul. Jadi berapa markah dapat? 1. 1 je. Jadi macam tu lah style bio ya, especially bahagian struktur. Ada subjek tertentu macam sejarah, pendidikan Islam ya, pendidikan moral ni setakat yang cikgu tahu. Kalau silap, I'm sorry, setakat yang saya tahu. Kalau minta 2 bagi 5, yang itu lagi bagus. Kalau bio minta 2 bagi 2. So situasi yang macam mana boleh nak guna ruang dekat bawah? Contoh jawapan pertama, awak dah tulis dalam ruang ni. Jawapan kedua dah tulis. Bila awak semak, salah lah jawapan pertama ni, so awak pun potong. Dah tak ada ruang nak tulis. Jadi awak bolehlah letak jawapan di bawah. So total jawapan tu masih lagi 2. Sebab jawapan yang awak dah isi awal-awal tadi awak dah cancelkan. Yang tu tetaplah kita boleh consider untuk bagi markah. Ya. Okey. Baik, kita tengok kepada jawapan tadi. Ya, kalau awak tengok soalan P2 saya ni, kod bahasa Melayu lain, kod bahasa Inggeris lain. Sebenarnya kita nak kata bukan takat didih, kita highlight kepada melting ni takat lebur. Ya, kalau macam butter, sebab dia masih pepejal, you learn in physics. Kalau bahan tu masih pepejal pada suhu bilik, maknanya dia belum melebur. Jadi kita kata takat leburnya tinggi. Ya, jadi jangan tulis takat didih tau, takat lebur tinggi. Okey, kalau macam minyak masak pada suhu bilik ni dah jadi cecair pun, mana dah melebur. Jadi kita kata takat didih pula ni, takat lebur rendah. Okey, apa lagi yang saya nak awak faham? Butter ni sebab lemak tepu. Okey, lemak tepu ni LDL, HDL ni apa? Ni ialah kolesterol. Ya. Kalau LDL ni low density lipoprotein, low density lipoprotein. Lipoprotein tu ialah kolesterol. Jadi kalau butter, kandungan LDL dia tinggi. Kandungan HDL ni apa pula? High density lipoprotein, rendah. So antara dua LDL dengan HDL ni yang mana kolesterol baik, yang mana kolesterol jahat? LDL jahat. Ya, LDL tu jahat. So macam mana nak bayangkan ya? Awak bayangkan kalau pasar malam ada, the next morning penuh sampah dekat jalan yang dijadikan tapak pasar malam. So sampah-sampah tu boleh bayangkan kolesterol LDL dalam salur darah. Terabur macam tu. Okay, HDL ni apa pula? Awak boleh bayangkan HDL tu macam lori sampah. Ya, ada pekerja kutip lah sampah-sampah yang berterabur tu. So bila lori sampah datang, dah bersihkan, apa jadi dengan jalan tadi? Banyak sampah lagi ke dah tak ada sampah? Tak ada sampah. Dah tak ada sampah. Jadi HDL ni itu cara kita nak faham kolesterol yang baik. Sebab apa? Sebab dia akan kita kata menyingkirkan kolesterol LDL tadi. Okey, tapi awak dalam jawapan jangan cerita pasal lori sampah, jangan cerita pasal buang sampah. Itu cara kita nak faham. Okey, jadi lawannya cooking oil ni sebab dia lemak tak tepu, jadi kandungan kolesterol jahat dia LDL yang rendah.
HDL yang tinggi. So kalau untuk kita jadikan maknanya diet kita nak pilih lemak yang mana sebenarnya? Lemak tumbuhan. Lemak tumbuhan. Why lemak tumbuhan? Sebab LDL dia rendah. LDL rendah, lagi HDL tinggi, lemak dia lemak tak tepu. Okay, this kind of question boleh ditanya. Mungkin boleh ditanya pada awak. Walaupun lemak tak boleh diambil dalam kuantiti yang banyak, namun pengambilan lemak adalah satu yang mesti dalam diet. Okay, apakah pilihan lemak dalam diet anda? Terangkan. Itu pun boleh ditanya. Tu dah terus jadi soalan kibat. Ya. Okey, sekarang faham tak apa benda double bond dengan ni ya, ikatan ganda dua dengan kalau lawan pada ikatan ganda dua yang biasa tu ikatan tunggal, single bond. Tahukah apa beza double bond dengan single bond ni? Ingat ke tak? Okey. Berapa ramai yang dah lupa dah? Cik angkat tangan nak tengok sikit. Apa dia ikatan ganda dua, apa dia ikatan tunggal. Angkat tangan, cikgu nak tahu, bukan nak marah pun. Ya. Kalau semua faham, dah ada dah yang angkat tangan. Okey, sebab dah ada yang angkat tangan, jadi kita discuss sikit. Ya. Inilah masanya kita nak recall balik. So kepada yang dah faham, tak apalah, kita anggaplah ni sebagai satu bentuk untuk kita ulang kaji. Okey. So kalau kita kata lemak ni dia ada 3 unsur yang membentuk dia, karbon, oksigen, hidrogen. Okey, jadi ni basically karbon. Nak faham ni struktur lemak ni, saya tulis ni huruf C tau. So hujung ni saya letak COOH. Okey, ni simple je. Kita bukan nak belajar macam dalam chemist. Okey, apa lagi yang kita kena tahu? Setiap atom karbon ni dia boleh terikat dengan 4 atom. Okay, menggunakan ikatan tunggal. Okay, 4. So kalau kita tengok karbon yang cikgu tengah rujuk ni, katalah karbon pertama, kedua, ketiga, karbon yang kita kata COOH. Okay, so kalau dalam lemak ada rantai hidrokarbon. So apa yang awak nampak ni, cikgu tengah letak lukiskan atom-atom hidrogen terikat pada karbon. Jadi dalam bentuk yang cikgu lukis sekarang ni, yang ada semuanya ni ikatan tunggal. Kalau awak tengok karbon yang pertama, full tak 4 ikatan dia? Full. Full. Karbon kedua? Full juga. Karbon ketiga pun full juga. Full sekarang awak tengok karbon ketiga lah contoh. Karbon 3 dah terikat dengan karbon kedua, satulah terikat dengan karbon yang COOH, terikat dengan 2 hidrogen. So dah full. Struktur hidrokarbon yang macam ni kita kata sebagai tepu. Ini sebenarnya asid lemak lah pun. Ni adalah asid lemak yang tepu. Okey, sebab apa tepu? Atom karbon tu dah tepu dengan hidrogen. So andai kata kita tambahkan hidrogen atom. Yang saya letak H merah ni adalah hidrogen yang ditambah. Yang ni hidrogen yang dah sedia ada. Boleh tak atom hidrogen ni nak terikat dengan karbon? Tak. Tak boleh dah. Dah tepu dah. So kita kata ni sebagai asid lemak tepu. Lemaknya lemak tepu dan banyak pada lemak haiwan. Okey. So sekarang ni kita tengok pula struktur karbon yang satu lagi. Exactly macam ni juga cikgu akan buat. Okey, kita ada karbon, COOH. Okey, so saya buat macam tu. So ni hidrogen. Okey, so kalau awak tengok sekarang. Okey, ini yang kedua ya. Okey, baik. So apa yang awak nampak? Karbon pertama dah full ke belum? Sebab satu atom karbon boleh terikat dengan 4 atom. Karbon pertama dah full ke belum? Dah. Karbon kedua dah full ke belum? Belum. Karbon kedua dia baru terikat dengan 3 atom. Okey, karbon ketiga ni dah full ke belum? Belum. Belum juga. So kita letak
Ikatan ganda 2. Ni ya ikatan ganda 2. Okey, so maksudnya apa? Kalaulah atom hidrogen ni kita tambahkan, nama proses penghidrogenan. So atom hidrogen ni dia boleh terikat. So sini tak jadi ikatan tu ganda 2 lah. So atom hidrogen boleh terikat. Maknanya hidrokarbon yang kedua ni ada satu ikatan ganda 2 tadi yang boleh terikat kepada atom hidrogen tambahan. So struktur yang kedua Cikgu lukis ni kita kata asid lemak tak tepu. Lemaknya lemak tak tepu. Sebab apa? Sebab tadi ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. Okey, so pilihan kita kena cari lemak tak tepu, ya. Okey, ada soalan tak setakat ni? Saya tak ada. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Baik, kita tengok pula kepada soalan B. Ni ialah rajah menunjukkan proses P. So kita tanya mana proses P? Rajah ni lah menunjukkan proses P. Melibatkan satu molekul lipid. Okey, so kita pun tengoklah rajah 2.2 ni ada lipid, ada air, 3 molekul air dapat 1 S, dapat 3 T. So soalannya terangkan proses P. So apa yang kita nak jawab dulu? Nama proses P? Ya, nama proses P. So katalah proses P ialah, apa dia proses P? Hydrolysis. Ya, hidrolisis. Macam mana kita faham sangat? Mesti tahulah hidrolisis. Satu, kita tengok air ni sebagai bahan tindak balas. Okey. So air, hidro makna ada air. Lisis tu urai. Siapa yang terurai? Lipid. Lipid ni sebagai molekul kompleks. Sekarang ni dah terurai jadi molekul ringkas. Jadi yes, P ialah hidrolisis. Okey, untuk soalan macam ni, jangan kita kalut nak pi jawab bagi penerangan. Tutup sekejap kata terangkan, kita pun nampak apa yang kita kena jawab. Bagi tahu dulu proses P. Lepas tu jawablah, teranglah, jangan proses P tu jawab bagi tahu hidrolisis dah. Takkanlah dapat 2 markah tu baru 1 markah. Jadi kalau dia kata, tengok arahan soalan ni jelas, berdasarkan rajah terangkan proses P. So dah ada 1 poin. P ialah hidrolisis. Now tengok dekat rajah ni. Macam mana nak jawab? Lipid ada berapa molekul? 1. Okey, 1 molekul lipid. Tanda campur ni maksudnya bertindak balas dengan? 3 molekul air. Okey, 3 molekul air menghasilkan? 1 gliserol. 1 molekul gliserol dan 3 asid lemak. 3 molekul asid lemak. Yes, itu je. Sebab arahan soalan suruh jawab berdasarkan rajah. Okey. Dan biasa juga dalam SPM, student mesti kaitkan dengan enzim. Dimungkinkan oleh enzim. Dipercepatkan oleh enzim. Walaupun kalau kita tengok arahan berdasarkan rajah, ada tak enzim digunakan di sini? Tak. Tak ada. So awak kena faham tau, nama proses hidrolisis maksudnya air memang boleh uraikan lemak. Okey, tanpa enzim. Tapi kalau letak enzim jadi apa? Hidrolisis tu berlaku dengan pantas, ambil masa yang singkat. Kalau tak guna lipase, tak guna enzim, hidrolisis berlaku tapi ambil masa yang lama. Jadi walaupun tak ada perkataan lipase, memang biasa dalam SPM student mesti kata dalam jawapan dia tu mesti ada enzim yang terlibat. So dapat markah juga. Jadi ini ya 2 markah. Now tengok pula cerita Encik Q. Gemar makan makanan bergoreng dan berlemak. Okay. So ini sebenarnya dah ke arah soalan kebat. Ya. Terangkan masalah kesihatan yang mungkin berlaku disebabkan tabiat makan Encik Q. Okey. So macam yang Encik cakap tadi, jangan sibuk terangkan dulu. Awak kena jawab apa dulu?
Penyakit yang Ya, penyakitnya dulu. Masalah kesihatan maksudnya penyakit ya. Masalah kesihatan tu ialah penyakit. So bagi tahu, Encik Q ni mungkin mengidap apa? obesitas. Try. Okay, Cikgu nak apa tahu? Time kita buat kelas macam ni, you have to try. Ya, sebab apa yang berlaku dalam exam? Yang biasa berlaku. Cikgu dah lama dah makin. Okay, ada student maybe tak pernah cuba jawab. By the time kena jawab, dia pun tak pasti jawapan dia betul ke salah. Punya dia tak nak cuba jawab, takut nanti kawan gelakkan ke, cikgu gelakkan ke. Tak payah fikir yang tu. Bila you try and let's say jawapan tu salah, tiba-tiba soalan ala-ala macam tu keluar, then you know jawapan yang betul because you try. Dah pernah cuba. Jadi kalau salah sekarang is okay. Ni bukan dalam exam. Kan? Awak anggaplah rasa nak mencuba menjawab sekarang ni macam awak cuba menulis jawapan. Ya. Saya kadang-kadang rasa agak terkilan kalau student bio tinggalkan je ruang jawapan tu kosong. Pada saya itu bukan ciri budak bio. Budak bio dia akan cuba juga jawab, lantaklah betul ke salah, tapi dia tak akan surrender awal-awal, biar je ruang jawapan tu kosong. So tulis, makna sekarang ni cuba. Okay, now apa penyakit yang Cik Q akan hidapi? Obesity. Okay, saya dengar Aman jawab obesity. Okay, ada tak jawapan lain? Atherosclerosis. Okay, ada yang jawab atherosclerosis. Okay, one last. Siapa nak cuba? Satu lagi. Stroke. Arteri tersumbat. Stroke. Apa dia Aman? Aman ke? Sekejap, tu benda sama, tak apa. Okay, so saya dengar ada stroke, atherosclerosis, and then Aman jawab obesity. Okay, baik. Now listen carefully. Okay, jawapan obesity cikgu tak terima. Okay, jangan rasa kecil hati atau rasa lemah malu aku bagi jawapan. Now you know. Kalau untuk kes makan makanan bergoreng dan berlemak, kita tak highlightkan kepada penyakit. Dengar kita tak highlightkan kepada penyakit obesity. Okay, kalau makanan berlemak, kenapa penyakitnya ialah penyakit kardiovaskular. Okay, so apa bezanya? Macam lebih kurang sama, kan? Okay, kalau orang makan makanan bergoreng, makanan berlemak, suka, jadi lemak dicerna, dihidrolisis jadi asid lemak dan gliserol. Di usus kecil itu nanti lemak hidrolisis dia akan lengkap dalam usus kecil. Okey, so asid lemak dengan gliserol ni dia merentasi apa? Okey, merentasi vilus masuk ke dalam apa? Laktil. Awak senang ingat lemak, geng lemak jugalah laktil. Okey, kalau katakan glukosa ke, asid amino ke, dalam usus kecil tu dia merentasi vilus masuk ke kapilari darah. Okey, so laktil ialah kapilari limfa. Jadi asid lemak dengan gliserol ni meresap masuk ke dalam laktil tu secara resapan ringkas. So once entered, dah masuk je laktil, asid lemak gliserol ni mengalami kondensasi. Jadi molekul lemak balik. Jadi laktil ni maknanya ada limfa. So limfa lah angkut lemak sampai ke salur limfa paling besar, iaitu ductus thorax. Sebelah kiri ni kita ada ductus thorax. Okay, ductus thorax ni bercabang dengan vena subclavicle kiri. So makan banyak lemak, nanti dalam limfa banyak lemak juga. So bila dah bercabang dengan vena subclavicle, jadi limfa tu alirannya masuk aliran darah. Now darah pun terima banyak lemak. So bila dah vena subclavicle, next vena cava masuk ke jantung, jantung pam darah. So perasan tak bila makan banyak lemak, lemak tu nanti akan ada dalam salur darah. Okay. Habis kalau obesity kita nak kaitkan dengan apa?
Obesity kita boleh kaitkan makan banyak karbohidrat atau makan banyak karbohidrat dan lemak dan tak exercise. Maksudnya ya, karbohidrat jadi glukosa, bila tak exercise ada glukosa berlebihan tukar jadi glikogen. Okey, bukan semua glukosa berlebihan ditukarkan jadi glikogen, dia ada kuota dia. Bila kuota glikogen tu dah cukup, so ada lagi excess glukosa ditukar jadi lemak. So lemak ni simpan dekat mana daripada glukosa berlebihan? Kulit. Kulit je tak berapa tepat. Exactly dekat mana dekat kulit tu? Tisu adipos. Ya, tisu adipos. Tisu adipos ni memang ada di bawah kulit kita, di sekeliling organ dalaman, maknanya sekeliling perut, sekeliling hati, sekeliling jantung. Ya. Okey, jadi bila makan banyak karbohidrat, ada ekses glukosa, itulah nanti menebalkan lagi, mengembangkan lagi tisu adipos. So apa jadi dengan orang ni bila tisu adipos dia dah banyak, sampaikan jisim dia atau BMI dia dah melebihi 20% BMI normal? Dia dapat Obesity. obesity. So nampak beza tak antara obesity dengan kardiovaskular? Ya. Jadi kalau untuk soalan yang macam tadi, ya, cikgu prioritizekan jawapan dia penyakit kardiovaskular. Memang kadang-kadang dalam exam ya, jawapan obesity tu pun kita terima. Tapi bukannya always diterima. Jadi kalau kita bagi jawapan, kalau boleh tak maulah jawapan kita tu macam CP-CP je nak markah. Dapat ke tak dapat? Kalau boleh kita bagilah jawapan yang confirm dapat markah. Ya. Okey, so ini adalah skema jawapannya, panjang lah. Nak bagi 2 markah je. Encik Q tengok mengidap serangan jantung. Kalau kata lemah jantung, sakit jantung, penyakit jantung, tak dapat markah. In English awak kena kata heart attack. Okay, hipertensi. Kalau boleh jangan tulis Encik Q mendapat darah tinggi. Encik Q mendapat tekanan darah tinggi. Sometimes jawapan tu belum lagi dapat markah sebab kena ditulis mendapat penyakit tekanan darah tinggi. Okay, careful with that. Sebab ni semua kata istilah. Okay, atau stroke atau penyakit kardiovaskular. Now, ini adalah kita punya explanation. So untuk soalan macam ni, bagi tahu dulu apa penyakit, then explain. So kenapa? Jadi aras kolesterol meningkat. Okay, cikgu pilih satu jawapan ya. Tengok ya, aras kolesterol meningkat. So banyak lemak berkumpul pada dinding arteri. Okay, jadi lumen arteri menjadi sempit. Darah mengalir dengan tekanan tinggi. Jadi kurang oksigen diangkut ke sel-sel. Itu satu contoh. Okey, cuma kalau awak jawab daripada awal ni serangan jantung, jadi jawapan kita tu kenalah berkait dengan jawapan serangan jantung. Okay, aras kolesterol meningkat, ya, banyak lemak berkumpul pada dinding arteri. Ya, kalau nak namakan mesti koronari. Sebab jawapan kita tadi serangan jantung. Kalau tak pasti apa nama arteri tu, letak je pada dinding arteri. Lumen arteri sempit. Ya. Jadi darah mengalir dengan tekanan tinggi. Okay, bila dah jadi sempit, aliran darah tu kurang. Jadi kurang aliran darah beroksigen diangkut ke jantung. Itu kalau kita jawab serangan jantung. Kalau jawab stroke, maksudnya salur darah yang terlibat tu ialah arteri karotid. So kurang oksigen diangkut ke otak. So sebenarnya untuk you sebagai student, jawablah kepada satu jawapan yang sesuai ikut apa nama penyakit. So sebagai examiners pula, pemeriksa, cikgu ni yang kena pandang betul-betul student ni dia explain untuk penyakit yang mana. Ya. Jadi kalau awak perhatikan ni yang saya suka kata tau, time SPM kita kena betul-betul all out. Ya, jawapan awak tu worthful. Ni bukan macam style PT3. Saya memang geram je dengan PT3 ni. Saya nak gaduh je dengan sains PT3.
Ya, strict yang amat sampai kan budak-budak pun dah tak minat dah nak ambil sains. Jawapan kalau tak macam dalam skema tak dapat markah. Ya, kalau dalam exam SPM, ya, cikgu memang akan ada je tambahan jawapan daripada yang asal dalam buku skema jawapan tu. Sebab apa? Sebab kita consider jawapan murid yang logik tadi. Okay, jadi apa kejawab? Kena tulis jawapan. Okay, now boleh kita terus dengan soalan nombor 3? Boleh. Okey, kita ni kan baru 12 markah tau. Sebab habis soalan 1 dengan soalan 2. Baik, kita tengok soalan nombor 3. Okey, ini gambar apa ni? Saraf tunjang. Ni saraf tunjang. Ya, kalau awak ingat masa kita belajar saraf tunjang ya, kelas 4 nebula, saya kata suruh lukis dulu apple yang kita dah belah. Lepas tu tengah-tengah apple tu lukiskan huruf X yang besar. Ni saya memudahkan, tengah-tengah letak 1 biji and then ada 2 kayu lastik. Kayu lastik ni special sebab ada bahagian bengkak. So yang buah apple ni lah saraf tunjang. Yang kayu lastik ni, yang belah atas yang bengkak ni namanya akar dorsal. Exactly bahagian bengkak ganglion ke ganglion ke. Ya, ganglion, akar dorsal. Yang di bahagian bawah ni akar ventral. So yang ni saraf spina. Ni kita dah belajar. Okay. Now tengok pula sebelah kanan. Dia dah ada layout susun atur neuron. Ada sel PQR. Tapi dia main lukis je. Dia tak ikut urutan pun. Kalau awak tengok ni sebenarnya sel R kat sini. Macam mana kita tahu sel R dekat sini? Sebab sel R ni special. Bahagian badan sel dia tu dalam ganglion. Sel Q ni yang dekat tengah-tengah. Dan sel P tu ialah sel yang ini. Neuron yang ini. Okay. Baik. Dia katalah ya, sel PQR ni terlibat dalam tindakan refleks. Ya, dah ada saraf tunjang. Saraf tunjang tu lah yang mengawal tindakan refleks. Okey. Nyatakan kepentingan tindakan ini. Tindakan maksudnya tindakan refleks lah kepada individu. Apa kepentingannya? Untuk mengelakkan kecederaan. Okey, so ada satu jawapan untuk mengelakkan kecederaan. Okey, itu jawapan Iman. Ada tak jawapan lain? Ke semua setuju dengan jawapan Iman? Bagilah respon ya. Setuju, okeylah. Baik ya, menyediakan, tengok kat sini. Ada tak? Ada pun mengelakkan kecederaan. Okey, sometimes ya, kalau nak jadi lebih tepat, mengelakkan kecederaan teruk. Contohlah, tangan kita terkena telinga kuali panas. Kita tengah menggoreng, tak perasan telinga kuali tu dah terapat sangat dengan bahagian lengan bawah kita. Tahu-tahu dah terkena. Melecur sikit, betul tak? Itu dah cedera sikit, tapi bila kita dengan segera alih tangan, jadi elakkan kecederaan teruk. Dia ada beberapa pilihan jawapan. Now, awak tengok cikgu bagi pula ada double slash. Double slash ni maksudnya jawapan lain tapi masih lagi markah yang sama. Maknanya ni dikira point yang sama. Kalau awak katalah menyediakan gerak balas spontan dan mengelakkan kecederaan, itu maksudnya sama point. Okey, baik. Terangkan peranan sel P dan sel Q. So nak tak nak kena check balik. Sel P yang mana, sel Q yang mana? Sel P ni sel apa? Neuron apa? Neuron motor. Dah lupalah tu. Neuron? Neuron motor. Ya, neuron motor. Kalau awak tengok macam sel Q ni wajib kena cam sel Q dengan sel R. Sel Q ni kalau awak perhatikan unjuran dia pendek-pendek. Lepas tu banyak unjuran. Ini mesti neuron geganti. Ya, relay neuron. Relay neuron maknanya kalau awak kata geganti dia duduk tengah-tengah ke dekat tepi? Tengah. Tengah-tengah lah ya. Interneuron or relay neuron. Okey.
Kenapa sel R kena kenal juga? Sebab ni ya struktur yang awak nampak tengah-tengah dia ada bulatan hitam ni. Struktur ni adalah badan sel. Ini badan sel Q iaitu neuron geganti. Yang ini badan sel juga. Yang ini pun badan sel. Tapi awak tengok badan sel ni dia dah keluar dari alignment. Dia berada di satu sisi. Ini adalah neuron apa? Deria. Deria. So neuron deria ni specialnya apa? Ya, badan sel dia lah dalam ganglion. Itu sebab ganglion ni bengkak. Soalan kenapa ganglion bengkak pun pernah ditanya. Dia katalah ganglion ni X. Terangkan kenapa X, struktur X tu bengkak. Jadi bagi tahu X ialah ganglion, bengkak sebab dalamnya ada banyak badan sel kepada neuron deria. Kalau neuron motor, kita dapati ni bahagian yang nampak dominan panjang ni ialah akson. Sangat panjang. Itu cara kita kenal. So soalan suruh kita jawab fungsi P dengan Q. Untuk soalan yang macam ni, sebab kita tahu ni neuron, jawapan kita tu mesti berkait dengan memindahkan impuls. Tapi beza sel P dengan sel Q ni ialah direction. Okey. Jadi saya dah bagi clue dah. Sel P, sel Q tu memindahkan impuls. Tapi kalau sel P dari mana ke mana? Kita tengok balik rajah. Sel P. Dari mana ke mana nak angkut ni? Inilah sel P. Angkut dari? Neuron geganti ke efektor? Ya, ke efektor. Atau kita terima je angkut pula apa, pindahkan impuls dari saraf tunjang ke efektor. Kalau neuron Q tu ialah neuron geganti. Pindahkan impuls dari mana ke mana? Ya, neuron deria ke neuron motor. So itulah jawapan. Kita tengok. Ya, P ialah neuron motor. Nama lain dia neuron efferent. Memindahkan impuls. Ini saya kata dari saraf tunjang ke efektor. Boleh je kata dari neuron geganti ke efektor. Tak ada masalah. Q pula neuron geganti memindahkan impuls dari neuron deria ke neuron motor. Okey, baik. Kita tengok pula soalan ini. Ya, soalan B. Dia kata ada rajah lagi. Menunjukkan contoh gerak balas terkawal. Okey. Sebenarnya ya dalam bahasa Melayu dia ni kita tak katalah gerak balas terkawal. Kita kata gerak balas terkoordinasi. Ya. Gerak balas terkoordinasi. Kita ikut yang in English version. Okey. Sebab sebenarnya dalam soalan B ni belum lagi nak bagi tahu apa jenis tindakan. Ya. Okay, dia katalah ni gerak balas terkoordinasi. Why terkoordinasi? Sebab mesti ada rangsangan. Rangsangan tu dikesan oleh reseptor. Reseptor tukar rangsangan jadi impuls dan pindahkan impuls melalui neuron deria ke neuron geganti ke neuron motor, akhirnya sampai ke efektor. Efektor bergerak balas. Itu maksudnya coordinated. Ya? Jadi respons yang terhasil tu bukan respons yang tiba-tiba. Even reflex action pun adalah coordinated response sebab melibatkan kawalan sistem saraf. Okey. Soalan ni dia nak nyatakan dua perbezaan antara tindakan dalam rajah 3.1 tadi. Tindakan apa? Yang gambar saraf tunjang. Tindakan refleks. Tindakan refleks dengan yang ini ni ya. Tengok boy ni rajin tengah study. Okey. Jadi dua perbezaan. So kali ni tak ada jadual. Tak ada jadual. Yang tadi kita jawab untuk lemak ada jadual. Okey, so saya maklumkan biar awak tahu, biar betul-betul pasti. Kalau untuk soalan macam soalan B tadi, walaupun tak ada jadual, awak boleh bina jadual sendiri. Dibenarkan. Ya? Okey, bina jadual sendiri. So nak bina jadual sendiri tu tak perlulah proper jadual, tapi janganlah bodoh sangat pula ya, bengkang-bengkok. So contoh awak buat je. Okey, macam ni. So kita kata ni adalah jadual yang ringkas atau T-chart. Carta T. So letaklah sini 3.1
ni saya letak simplify. Sedangkan tadi awak nampak dia ada line-line macam ni, betul tak? So maknanya awak binalah sendiri jadual. Contoh, rajah 3.1 menunjukkan apa? Manakala rajah 3.2 menunjukkan apa? Okay. So rajah 3.1 ialah begitu, manakala rajah 3.2 ialah begini. Ayat tu kena menunjukkan ada perbandingan. Kalau kita buat dalam bentuk jadual, tak perlulah manakala ayat yang panjang-panjang tadi. Ya, jadi maknanya boleh. Jangan pula lepas ni, cikgu boleh tak kalau kita nak letak jadual, sebab soalan ni suruh jawab perbezaan. Kalau dekat saya cubit. Boleh. Ya. Okey, jadi macam mana kita nak jawab? Alamak, tu dah ada jawapan. Okey, kena cepat-cepat hilangkan dulu jawapan. Okey, so yang pertama, awak boleh bandingkan dari segi jenis tindakan. Kalau rajah 3.1 tadi, tindakan apa? Tindakan refleks. Okey, yes. Rajah 3.2 ni? Tindakan terkawal. Okey, tindakan terkawal. So, tu dah jadi satu perbezaan. Betul. Okey, one more. Sebab nak bagi 2 markah. Apa lagi awak nak bezakan? Ya. Saya bagi clue lah. Boleh bezakan dari segi bahagian mana dalam sistem saraf tu yang kawal tindakan ni. Kalau tindakan refleks tadi dikawal oleh what happened? Saraf tunjang. Tapi janganlah tulis saraf tunjang, ayat biar lengkap lah ya. Bawah awak tulis rajah 3.1 dikawal oleh saraf tunjang. So how about ni? Tindakan terkawal ni dikawal oleh apa? Otak. Kalau kita jawab otak, kat situ tak dapat markah. Because why? Kita dah kena ingat otak ni ada 3 bahagian utama. Mengikut fungsi mengawal tindakan terkoordinasi tadi. So which part of the brain? Cerebrum? Cerebrum, yes. Mari kita tengok. Kena tak? Kena pun. Ya, poin pertama, poin kedua. Ya. Okey, then katalah awak terfikir jawapan lain. Tapi bukan bagi lebih dari 2 lah ni. Apa lagi yang kita boleh bezakan? Kalau tindakan refleks ni kita kaitkan berlaku secara automatik atau spontan atau tidak disedari. Kita buat dulu, tidak disedari. Ni bukan maksudnya kita unconscious ya. Maksudnya without awareness. Kita tak sedar, kita terus bertindak atau bergerak balas. Ya, kalau dah kena telinga kuali panas, kita tak fikir dah, nanti sekarang melecur lagi teruk, dah macam boleh makan pula, baru nak alih. Dia tak jadi macam tu. Ya. Kalau yang tindakan terkawal, kita kata occurs intentionally. Makna bahasa mudah dia tu berlaku dengan niat. Ada nawaitu di situ. Janganlah tulis macam tu, tapi nak faham lebih kurang macam tu lah. Atau berlaku dengan kesedaran. Study, tak adalah orang tiba-tiba je nak study. Ya, yang biasa berlaku dia dah ada niat nak study, tak study lagi. Then, gerak balas tu kita boleh tengok dari segi dia punya duration dia. Kalau tindakan refleks, dia gerak balas yang pantas. Ya, tapi kalau study ni, dibandingkanlah dengan tindakan refleks, jadi gerak balas tu perlahan ya. Okey, baik. Now kita tengok pula soalan C ni tentang Parkinson. Ni penyakit disebabkan kehilangan neuron di bahagian tertentu otak. Ya. Yang kita kaitkan dengan pengurangan rembesan neurotransmitter dopamin. So untuk pengetahuannya, dopamin ni neurotransmitter yang kita panggil juga sebagai happy neurotransmitter. Okey, maksudnya apa? Kalau dia, awak jangan ingat bila awak gelak je, ada dopamin. Mentang-mentang happy gelak. Ya. Katalah bila kita buat aktiviti cergas, kita berjogging ke, kita berzumba ke, whatever yang aktiviti cergas. So pada masa itu, neurotransmitter yang memindahkan impuls di sinaps. Apalah benda cikgu cakap, makna kena study balik ya. Kalau bunyi dia macam asing sangat. Ya, neurotransmitter itu ialah dopamin. Kalau untuk fungsi normal, ya, neurotransmitter tu boleh jadi acetylcholine.
Bila kita dah mengantuk, dah muak-muak macam tu dah. Nama neurotransmitter yang memindahkan impuls di sinaps ialah serotonin. Tu kena ambil tahulah sikit-sikit, bukan ambil tahu banyak pun. Jadi, bila kita bersukan, buat aktiviti cergas, neurotransmitter in charge ialah dopamin. Okey. Jadi tu sebab kalau orang biasa, ya, petang-petang keluar, kadang malam main futsal lah, main badminton lah dengan kawan-kawan. Bila dah pandemik, dah SOP kena ikut, dah tak boleh keluar, dah rasa tension, rasa lemau. Sebab apa? Sebab simpan dopamin tu. Ya. Tapi kalau dopamin kurang, dapat Parkinson's. Parkinson ni biasanya menyerang orang tua. So one reason kenapa dapat Parkinson ni, biasanya because of aging plus zaman muda dia hari tu, dia dah overuse dopamin. So satu contoh paling popular ialah seorang ahli tinju, sukan boxing. Maknanya dia ialah boxer Muhammad Ali. Pernah dengar tak pasal Muhammad Ali ni? Dia legend. Orang cukup takut dengan dia punya KO, dia tu punya pukulan. Pernah dengar Muhammad Ali? Pernah? Pernah. Sebab apa sebut Muhammad Ali? Tak ada ke orang lain kena Parkinson? Ada, tapi kita tak kenal. Kalau awak kata Muhammad Ali pun tak kenal lah teacher. Cubalah Google. Dia sangat terkenal. And in fact, dia adalah antara kita kata atlet yang menyalakan obor dalam sukan Olimpik, ya. Saya tak ingat Olimpik yang mana. So boleh letaklah Muhammad Ali and Olimpik mana-manalah. So memang nampak tangan dia ketar. Ya, shaky limb. Tangan dia ketar masa dia nak nyalakan obor tersebut. So, soalan dia tentang apa? 2 cara nak rawat pesakit Parkinson. Macam mana? Inject. Nak inject apa? Inject Kalau dopamin. awak jawab suntik, tak dapatlah markah lagi. Suntik apa, Ahmad? Suntik dopamin. Ya, suntik dopamin. Tu dah dapat 1 markah. Sebenarnya bidang perubatan macam itulah, bila dah tahu apa sebab, kurang dopamin, macam mana nak rawat, kita bagi suntikan dopamin. Orang kena kencing manis. Sebab apa kena kencing manis? Kurang hormon insulin. Rawatan, bagi suntikan insulin. Macam tu. Okey, tapi nak 2, apa lagi satu rawatan? Orang Parkinson ni, ya, gerak dia, ya, dia punya koordinasi otot dia, kita kata poor muscle coordination. Ya, jerk movement. Ya, nampak pelik cara dia buat kerja selain daripada kita ketar trimmer tu. Okey, jadi apa lagi cara nak rawat selain daripada bagi suntikan dopamin? Nak suruh otot-otot dia tu jangan kita kata worsen lah. Fisioterapi. Ya, fisioterapi. Jadi mari kita tengok dekat sini jawapan. Fisioterapi tu kat mana Nanti awak kata, cikgu tak ada pun jawapan fisioterapi. Fisioterapi tu kalau awak tengok dekat jawapan ni yang mana? Senaman ringan. Ya, senaman ringan tu boleh dengan jawapan fisioterapi. Ya. Okay, so lain daripada tu latihan menulis, membaca. Mungkin kita fikir, kenapa kaitkan dengan membaca? Because why kita tengok dekat sini. Loss of neurons. Jadi kita tak naklah neuron degeneration tu berterusan sampai boleh mengakibatkan fungsi otak yang lain pun terganggu. Jadi buat latihan menulis, sebab apa nak menulis? Sebab hujung-hujung jari ni pun ada masa yang kecil-kecil. Ada tendon, ada ligamen. Jadi maknanya kita nak pastikan masalah yang tremor tadi tu dapat dikurangkan. Memang tak boleh nak atasi, tapi kita kata kurangkan. Bertenang, menjalani hidupan tanpa stres tu pun dikira sebagai rawatan. Okey, saya nak stop dekat soalan nombor 4. Boleh tak? Boleh. Okey, sambil-sambil tu Amirul. Okey, Ayu 5 Nabila dah masuk ke? Ada Ayu? Ada? Saya tu siapa? Ayu ke tu? Kejap, cikgu ni kat sini tak nampak. Ayu dah ada?
Okey, dah ada cikgu ni. Okey, baik. Mari kita tengok soalan nombor 4. Tiba-tiba je masuk soalan pasal tumbuhan. Apa perasaan awak? Suka tak? Bolehlah. Bolehlah. Okeylah, jawapan tu bolehlah. Kata nak kata tak jujur pun boleh juga. Ya, biasanya student memang nampak soalan tumbuhan ni lemah semangat. Harapnya bukanlah student saya. Okey, awak tengok rajah ni. Rajah 4 menunjukkan pergerakan air dari akar ke daun dan seterusnya ke persekitaran. So bila tengok rajah 4 ni proses apa pada tumbuhan ni? Transpirasi. Okey, prosesnya transpirasi. Okey, kita dah tengok, kita pun yakin ni transpirasi. Now, soalan A1. Ni nombor 4 ni makna markah dia dah 3 dengan 4 ni 7 lah. Namakan proses peresapan air daripada tanah ke sel akar rambut. Osmosis. Yes. Dapat terus jawapan yang betul. Answer is osmosis. Tapi dalam SPM percayalah, bila student tengok macam ni, dia dah tak baca soalan yang elok. Dia terus pergi jawab transpirasi. Agak-agak betul tak jawapan transpirasi tu? Tak. Tak, transpirasi exactly yang berlaku dekat stoma ni. And of course lah, yang berlaku sebelum sampai stoma tu ialah pengangkutan air. Tapi sebelum air boleh diangkut, mestilah air daripada tanah boleh meresap dulu ke dalam akar secara osmosis. Okey, ni terangkan proses dinamakan dia. Ni bukan 6, ini 4A1 berlaku. Kalau awak jawab transpirasi, confirmlah jawapan dekat sini pun dah salah. Dah melalut. Okey, tapi dah jawab osmosis, maksudnya macam mana air boleh meresap masuk ni? Kita tengok. Air boleh masuk ke dalam sel rambut akar ni. Macam mana? Dekat luar air banyak ke air sikit? Banyak. Banyak. Dalam sel akar rambut ni air dia kurang. Ya, kita boleh kata air tanah hipotonik. Manakala sel akar rambut hipertonik. Jadi air meresap ke dalam sel akar rambut. Okey. Tapi jangan kata secara osmosis sebab dah bagi markah tadi. Now, kalau untuk silibus KSSM, kita sebut selain daripada hipotonik itu ialah keupayaan air. Kalau kita kata air yang kurang atau istilah dia hipertonik, itu maksudnya keupayaan air rendah. Kalau air banyak macam air tanah, banyak air dia, ya, atau hipotonik, kita kata keupayaan air tinggi. So P1 ni boleh slash, maknanya kita boleh kata air tanah air tanah hipotonik kepada sel akar rambut, boleh diterima. Tapi kenapa cikgu bagi jawapan yang ni? Sebab yang ini ada dalam skema, ada dalam buku teks. Macam cikgu cakap, as long as jawapan tu logik, kita terima. Okey, jaranglah murid bagi point P2. Sebab bila sebut air, kita tak terfikir ya sel akar rambut tu pun mengangkut masuk ion-ion mineral secara aktif. Kan? Ya, sel akar rambut perlukan let's say ion kalium, ion nitrat. Jadi ion-ion ni diangkut masuk secara pengangkutan aktif. That's why lah sel akar rambut tu hipertonik atau kandungan keupayaan airnya rendah. Tapi bila student sebut tentang air, dia pun lupa yang bahagian yang ni. Tak apa, tak ada masalah. Jadi air dari tanah meresap masuk ke dalam sel akar rambut. Okey. Baik. Apabila kadar fotosintesis tinggi, kadar transpirasi juga tinggi. Setuju tak? Setuju tak? Ya Allah, jawablah sikit ya. Korang ni ke dah tidur ha? Okey, baik. Terangkan. Allah, hai nak terangkan malasnya 3 markah kot. Jangan malas. Okey, so jawapan kita ni kalau kita tengok mana mulakan dengan fotosintesis, kita habiskan dengan transpirasi. Kena kaitkan. Okey, fotosintesis dengan transpirasi ni berlaku waktu bila? Siang malam?
Panas. Siang. Ya, waktu siang. Stoma buka ke stoma tutup? Buka. Stoma kena buka. Okey, baik. Boleh tak fotosintesis mula berlaku walaupun stoma masih tertutup? Tak boleh. Dia tengok juga jawapan dia, ya, tengok kepada keamatan cahaya. Ya, sometimes waktu cahaya dah mula ada, ya, tapi keamatan cahaya tu rendah. Fotosintesis dah mula berlaku sebab dah ada karbon dioksida daripada proses respirasi. Ya, ada air daripada kita kata air yang diserap tadi secara osmosis oleh si rambut akar dah diangkut oleh xilem sampai daun. Ada karbon dioksida, ada air, ada cahaya tapi keamatan rendah. Klorofil dah ready. So fotosintesis boleh berlaku. Okay, tapi bila stoma tu masih tertutup, kadar fotosintesis tu pun masih rendah. Okay, so bayangkan bila fotosintesis meningkat. Okay, sekarang siapa yang buat fotosintesis ni? Nak kaitkan dengan transpirasi pula. Sel apa? Korang jawablah. Kloroplas. Bukan kloroplas yang. Kloroplas tu is the organelle. Sel apa tu ialah sel yang ada banyak kloroplas tu. Klorofil. Mesofil palisade. Klorofil tu ada dalam kloroplas. Okey. Aduh korang ni. Saya dengar tadi ada jawapan mesofil palisade. Okey. Okey. On one side macam betul tapi tak betul. Sebab bila nak kaitkan dengan transpirasi bukan mesofil palisade. Siapa yang buat fotosintesis ni? Yang stoma. Sel pengawal. Sel pengawal. Ya. So kita kena kaitkan apabila sel pengawal, maknanya kita kata ya, bila maknanya sel pengawal menjalankan fotosintesis. So bila kadar fotosintesis tu meningkat, jadi banyak glukosa terhasil dalam sel pengawal. So sel pengawal ni jadi hipertonik kepada sel berjiran. So air dari sel berjiran meresap masuk ke dalam sel pengawal secara osmosis. Sel pengawal dapat air pula. Jadi segah. Bila sel pengawal segah, liang stoma terbuka. So siapa pula keluar? Bila liang stoma dah terbuka, wap air. Jadi wap air pula meresap keluar. Ya, jadi bila stoma terbuka atau lebih banyak stoma terbuka, lebih banyak wap air meresap keluar. That is higher rate of transpiration. Okey, ni lebih kurang ni guide. Ya, of course kita tak akan expect jawapan murid akan jadi exactly macam ni. Tapi kita boleh tengok poin mana yang kena, ya. Jadi kepekatan glukosa meningkat, ya, dalam sel pengawal sebab sel pengawal ni jalankan fotosintesis. Okey, tekanan osmotik dalam sel pengawal meningkat ni maksudnya sel pengawal menjadi hipertonik kepada sel berjiran. Okey, maknanya kalau ada poin yang macam ni dapat, kalau kita kata sel pengawal hipertonik kepada sel berjiran, itu pun poin P2. So air daripada ni bukan sel bertentangan ni air daripada sel berjiran. Bergerak pun tak boleh, meresap. Okey, ke sel pengawal secara osmosis. Okey. Baik. So sel here is sel pengawal lah segah dan membuka stoma. Jadi semakin tinggi kandungan glukosa, kita boleh kata semakin banyak stoma terbuka. Atau semakin besar saiz bukaan stoma. Jadi kadar kehilangan wap air lebih tinggi. So itulah cara kita terangkan macam mana bila kadar fotosintesis meningkat, kadar transpirasi pun meningkat. Alamak, ni bukan mana-mana dua, ni kena mana-mana tiga. Nak 3 markah. Okey, kat sini kita kata glukosa. Kita boleh juga selain pada glukosa kita kata sukrosa atau hasil fotosintesis. Okey, yang K+ ni jangan guna dululah. Saya takut nanti sekarang awak dah salah kefahaman. Apa yang saya nak cerita sikit je lah. Ion helium ni memang akan dipam masuk ke dalam sel pengawal.
Supaya apa? Supaya sel pengawal jadi segah. Sekejap. Supaya sel pengawal jadi segah. Nanti. Supaya sel pengawal jadi hipertonik. Okay. Jadi itu insting pada sel pengawal sebab dia nak kena buka stoma. Kenapa nak buka stoma? Sebab nak buat fotosintesis, stoma kena buka juga. Untuk membolehkan lagi banyak karbon dioksida meresap masuk. Ya, bukan semata-mata untuk jalankan transpirasi. Jadi memang pada sel pengawal, ya, bila keamatan cahaya mula meningkat, ion kalium akan dipam masuk ke dalam sel pengawal tu secara aktif. So kepekatan ion kalium dalam sel pengawal meningkat. So sel pengawal tu akan jadi hipertonik pada sel berjiran. Okey. Jadi ion kalium tu tak nampak pula lah kaitan dia dengan fotosintesis. Okey, baik. Saya sudahkan dengan soalan last lah ni ya. Penyesuaian dalam tumbuhan untuk mengurangkan kadar transpirasi. Berapa penyesuaian nak tulis? 1. So apa dia penyesuaian pada pokok supaya dapat kurangkan kadar transpirasi? Kalau ada kutika berlilin. Okey, tebal ke nipis? Tebal. Kutika berlilin tu pada bahagian mana pada pokok? Bahagian atas daun. Bahagian daun lah kita katakan. Jadi daun mempunyai lapisan kutikel berlilin yang tebal. Okey, ada jawapan lain tak? Siapa pula nak bagi? Cubalah. Ni soalan ni dah jadi mudah tau. Siapa pernah tengok daun di pokok pisang, daun yang paling tengah sekali yang warna hijau muda tu? Kenapa dengan daun tu? Daun tu dia apa? Bergulung ke? Bukan Ya, daun dia bergulung. So bila bergulung, bahagian stoma tu dia pun terkepung dalam gulungan tu kan. Jadi kuranglah kadar transpirasi. Sebenarnya jawapan ada banyak. Ya. So jawapan daun mempunyai lapisan kutikel berlilin yang tebal ada. Mempunyai daun bergulung ada. Ni mempunyai daun sukulen. Apa maksud sukulen ni? Maknanya daun tu banyak kandungan air. Kalau macam buah tembikai kita kata buah sukulen. Tebu, batang sukulen. Ni sebab bila sebut transpirasi paling banyak berlaku pada bahagian mana pada tumbuhan? daun. Daun. Jadi kita highlight lah mempunyai daun sukulen. Okey, daun tu ada stoma terbenam. Kalau kaktus, ya, duri-duri itu sebenarnya ialah daun diubah suai. Kalau daun, luas permukaan terdedah tu besar. Jadi stoma pun terdedah, banyaklah air akan tersejat sebagai wap air dan meresap keluar ikut stoma. Jadi bila daun dah jadi duri, halus-halus macam tu, luas permukaan kurang, ya, and then ada pula lapisan kutikel yang bagi ciri berlilin pada duri itu, jadi susahlah wap air meninggalkan duri. Jadi makna kurang kadar transpirasi. So soalan ni nak satu, jadi bagi satu yang betul. Okey. Jadi sebab sekarang dah pukul 3.37 jam cikgu. Okey, jadi cukup dulu untuk hari ni. Baik, sebelum kita